Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawah ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. Surah Fussilat ayat 34-35. Allah berfirman, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Tak sama di antara baik dengan jahat. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala nak bagi kita tahu benda yang kita memang dah tahu. Mana boleh sama benda baik dengan benda jahat? Mana boleh sama hitam dengan putih? Mana boleh sama dosa dengan pahala? Mana boleh sama laki-laki dengan perempuan? Mana boleh sama syurga dengan neraka? Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'ah. Al-hasanah dengan as-sayyi'ah tak boleh sama. Tak boleh orang main habaq dekat kita syurga neraka sama aja. Tak boleh orang main habaq dekat kita Islam dengan kafir apa aja. Tak boleh. Tuhan kata dua benda ni tak boleh sama. Idfa' billati hiya ahsan. Walaupun macam tu, Tuhan kata kejahatan hendaklah ditolak dengan kebaikan. Orang buat jahat kat kita, kita buat baik ke dia. Agama suruh macam tu. Orang buat jahat kat kita, kita buat jahat balik ke dia. Sampai bila pun tak habis. Agama bagi satu jalan dekat kita, kalau nak hentikan kejahatan, orang buat jahat, kita buat baik. Orang maki kita, kita puji kebaikan dia. Allah Subhanahu wa taala ajak kita macam tu. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya ada permusuhan di antara kamu dengan dia. Kita dengan satu orang ada permusuhan. Dia selalu maki kita. Dia selalu fitnah kita. Dia selalu buat cerita tak betul pasal kita. Kita tolak balik fitnah dia. Kita tolak balik cerita tak betul dia. Kita tolak balik buat jahat maki hamun dia dekat kita. Kita tolak balik dengan buat baik dekat dia. Ka'annahu waliyyun hamim. Tuhan kata dia akan jadi kawan baik kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang Allah sebut dalam ayat ni Nabi buat. Apa yang Allah sebut dalam ayat ni? Allah sebut dalam ayat ni al-hasanah dengan as-sayyi'ah tak sama. Baik dengan jahat tak sama. Allah kata kalau orang buat jahat ke kita, kita balas balik baik dekat dia. Allah kata siapa yang buat macam tu, kalau sekiranya ada permusuhan dia dengan kita, tak lama dia akan jadi kawan kita. Kita tak percaya ayat ni. Maka dengan kerana tu, bila orang kata kat kita, kita maki dia balik.
Maka dengan kerana tu bila orang fitnah kita, kita karang fitnah balik kepada dia. Maka dengan kerana tu kita dengan dia musuh sampai bila-bila. Tapi Nabi SAW, Nabi kita, dia tak macam tu. Berapa banyak kejahatan orang buat kat dia, tapi Nabi SAW boleh tolak kejahatan itu dengan buat baik kepada musuh dia. Maka akhirnya orang yang menjadi musuh dia jadi kawan baik dia. Allah Subhanahu wa taala kata, wa ma yulaqaha illa allazina sabaru. Tuhan kata tak ada orang boleh dapat buat macam tu, illa allazina sabaru, melainkan kalau sekiranya dia orang sabar. Tak semua orang bila orang buat jahat dia boleh buat baik. Tak semua orang. Tak semua orang bila orang maki dia boleh buat baik balik. Tak semua orang boleh buat macam tu. Tuhan sendiri kata, wa ma yulaqaha illa allazina sabaru. Orang yang boleh buat macam tu melainkan orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bagi sabak ni kepada satu-satu orang itu melainkan orang yang dapat sabak itu dzu hazzin 'azim. Dia adalah orang yang mendapat untung besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat Quran ni mudah aja. Tapi nak melaksanakan tuntutan ayat tu susah sekali. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhumah, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashad Abdul Qais, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-anah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW ada kata kepada satu orang sahabat yang bernama Ashaj bin Abdul Qais. Nabi kata dekat dia, inna fik, sesungguhnya pada kamu ni khislataini, ada dua benda. Yuhibbuhum Allah, Allah suka kamu kerana dua benda ni. Nabi satu hari jumpa satu sahabat yang bernama Ashaj. Bila Nabi jumpa dia, Nabi kata kat dia, Ashaj, kamu tahu dah ada dua benda dalam diri kamu yang menyebabkan Allah cukup suka dekat kamu. Iaitu yang pertama al-hilmu. Kamu ada di dalam hati kamu sifat lembut, sifat sabar. Wal-anah, dan dalam hati kamu, dalam diri kamu ada satu sifat, kamu suka buat apa-apa benda pelan-pelan. Bukan slow, tapi buat satu-satu benda tak gopoh. Itu maksud dia. Dua benda ni Allah suka kat kamu. Nabi kata dekat sahabat ni, ada dua benda dalam diri kamu, ada dua sifat dalam diri kamu yang menyebabkan Allah cukup suka dekat kamu. Yang pertama al-hilmu. Kamu satu orang yang cukup lemah lembut, cukup sabar. Yang kedua wal-anah. Kamu ada sifat nak buat satu-satu benda tak gopoh. Kamu tidak mengharapkan hasil yang segera. Tuan-tuan, manusia selalu tak sabar. Manusia kalau dia ajak anak dia ajak hari ni, dia mau anak dia pandai hari ni juga. Manusia kalau dia nak satu benda, dia nak benda tu hari ni jadi. Tak hari ni pun lewat-lewat, seminggu mau jadi. Sedangkan Nabi SAW bawa Islam ke semenanjung tanah Arab 23 tahun. Kalau Nabi pun Allah peruntukkan masa untuk Nabi berdakwah 23 tahun. Tuan-tuan boleh bayang kita buat kerja macam mana? Maka al-anah ataupun sifat boleh tenang dia dalam melakukan satu-satu benda dan tidak gopoh, itu kunci ataupun rahsia kejayaan Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay' illa shana, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, inna ar-rifqa, sesungguhnya sifat lemah lembut,
Sesungguhnya sifat tidak perongoi. Sesungguhnya sifat tidak gopoh. Sesungguhnya sifat lemah lembut itu la yakunu fi syai'. Tidak akan ada pada satu benda illa zana, melainkan orang yang ada sifat ni menjadi hiasan pada diri dia. Satu manusia kalau sekiranya ada pada diri dia lemah lembut, itu satu perhiasan pada dia. Orang tengok dia sejuk mata. Satu manusia yang tidak kelang kabut, tidak gopoh, tidak keluh kesah, tidak gelisah. Satu orang manusia yang bila buat satu benda, dia buat hati tenang, tenteram. Dia buat satu benda mengharapkan keredaan Allah. Dia buat satu benda penuh dengan tawakal. Ini manusia, Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau ada sifat tu pada dia, zana. Allah suruh Nabi Abang, itu perhiasan dia. Tuan-tuan, kita kalau kita perumah pun, kita suka orang lemah lembut. Kalau kita perumah sekalipun, kita suka orang lemah lembut. Kita tak suka orang perumah, walaupun kita perumah. Maka orang yang lemah lembut, orang yang sopan santun, orang yang tertib, orang yang berakhlak ini, perhiasan pada diri dia. Perhiasan, manusia semua suka. Bahkan Allah dan malaikat Allah semua suka kepada orang yang ada sifat ar-rifqa ini. Wala yunza'u min syai' illa syanah. Nabi kata, dan tidaklah orang itu kalau dicabut daripada dia sifat lemah lembut ini, maka celah pada diri dia. Ada satu aib, ada satu celah, ada satu benda tak elok pada diri dia. Kalau dia tidak ada sopan santun, tidak ada akhlak, tidak ada lemah lembut, maka itu satu aib, satu celah pada diri dia. Orang tak suka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, bala a'rabiyyun fil masjid faqama an-nas ilayhi liyaqa'u fihi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa ariqu ala bawli sajlan min ma' aw dhanuban min ma' fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu Arab Badui kencing dalam masjid. Ini berlaku zaman Nabi. Satu Arab Badui, Arab dusun, Arab darat, yang kurang pendidikan akhlak dan kurang pendidikan budi bahasa. Mai masjid, tang mana berasa dia nak buang air, dia buang air. Maka berlaku di depan mata Nabi SAW, satu Arab Badui baru masuk Islam, mai semayang di masjid, habis semayang, pergi tepi masjid, kencing. Faqama an-nas ilaihi liyaqa'u fihi. Bangkit sahabat-sahabat Nabi ni nak pergi hantam dia. Sahabat-sahabat Nabi ni yang sudah lama diterbiah oleh Nabi, yang sudah lama dididik oleh Nabi, yang sudah faham tentang adab sopan di dalam Islam dan sebagainya, bila tengok mai satu orang pergi murah kencing dalam masjid, marahlah. Maka bangkit mereka ni liyaqa'u, bangkit mereka ni nak pergi pukul dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok benda ni, Nabi kata da'uhu, Nabi kata, biar kat dia. Dia tengah duk buang air tu, Nabi kata kat dia, da'uhu, tinggalkan dia, biarkan dia, jangan duk kacau dia. Wa ariqu ala baulihi sajlan min ma'. Nabi kata, siapa-siapa tolong pergi ambil satu timba air, mai cerok buang kencing dia. Au zanuban min ma', ataupun siapa-siapa pergi ambil satu cebok air, mai cerok kencing dia. Fa inna ma bu'istum muyassirin. Nabi kata, sesungguhnya hangpa jangan lupa, sesungguhnya kita semua ni dibangkitkan oleh Allah untuk bagi kemudahan pada orang. Muyassirin. Kita ni dibangkitkan, orang Islam dibangkitkan, kita ni ditakdirkan Allah untuk terima Islam. Bila terima Islam, kita nak bawa kesenangan kepada orang. Kita tak mau kita ni jadi susah ke orang. Kita tak mau kita ni jadi orang jadi ketat. Kita ni tak mau dengan kerana kita ni orang jadi semak dengan Islam. Kita tak mau kerana kita fitnah pada agama Islam.
Satu orang Arab Badui yang baru masuk Islam, tak reti apa lagi, dia pergi kencing macam tu, jangan pergi duk pukul dia, tak selesai masalah. Nabi kata da'uhu, tinggal dia, jangan duk kacau dia, biar pergi ke dia, biar dia selesaikan qada hajat dia. Siapa-siapa tolong pergi ambil air satu timba ataupun pergi ambil air satu cebok, jurus air kencing dia. Nabi kata pula, fa innama bu'istum muyassirin, sesungguhnya kamu semua ditakdirkan Allah bangkit jadi orang Islam untuk bagi kemudahan kepada orang lain. Walam tub'atu mu'assirin, dan kamu tidak ditakdirkan jadi orang Islam, dibangkitkan jadi orang Islam untuk menyusahkan orang. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita tengok macam ni dapat kita faham, ni Islam agama kita. Ni Islam agama kita, agama yang kalau sekiranya kita betul-betul pegang dengan Quran, dengan hadis Nabi, lebih ramai orang akan tertarik dengan Islam. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zibhah wal yuhidda ahadukum shafratah wal yurih zabihatah atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Abi Ya'la ataupun nama dia Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata innallaha katabal ihsan ala kulli syai', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ihsan ke atas tiap-tiap benda, ke atas semua hal. Dalam semua hal kena ada ihsan, kena ada belas kasihan. Sehingga kan fa iza qataltum fa ahsinul qitlah, bila kamu nak bunuh maka elokkan cara bunuhan. Maka Islam kalau berlaku perang nak bunuh musuh, dia suruh bunuh biar sekali bunuh mati. Islam tak benarkan kita bila berjumpa musuh bunuh dengan cara nak bagi lambat mati. Tangkap dia, ikat kaki, ikat tangan, kelak badan dulu, ambil garam perui masuk. Islam tak suruh buat macam tu. Islam tak suruh bila dah dapat musuh ni nak buang geram dekat musuh ni, kerana jahat sangat musuh dia buat orang Islam punya teruk selama ni. Bila sekali dapat kata musuh, potong telinga, potong hidung, korek biji mata keluar sebelah, turis-turis badan, tikam-tikam kaki, bagi luka dulu, biar 3 hari 3 malam baru dia mati. Islam tak suruh macam tu. Sehingga kan dalam soal perang nak bunuh musuh pun, Islam kata fa iza qataltum fa ahsinul qitlah, bunuh bagi elok, maksudnya bagi mati cepat. Maka dengan kerana itu, hukum qisas dalam Islam, dia main dalam bentuk suruh pancung bagi mati. Pancung tengkok putih ni, kok mana aku mati. Dan Nabi SAW kata, wa iza zabahtum fa ahsinuz zibhah. Dan apabila kamu sembelih binatang, maka elokkan cara sembelihan. Di antaranya Nabi kata, wal yuhidda ahadukum syafratah, maka hendaklah kamu tajamkan pisau kamu. Contoh cuba tengok Islam macam mana. Islam ni dengan musuh pun dia suruh buat elok. Apatah lagi dengan kawan, apatah lagi dengan adik-beradik. Dengan musuh Islam yang kita boleh bunuh dia pun, Islam suruh buat elok. Bukan kata dengan manusia, dengan binatang, dengan lembu, dengan kebau, dengan kambing, dengan ayam itik, kita nak sembelih, nak buat gulai, nak makan ni pun Islam suruh buat bagi elok. Betapa cantik Islam ni. Dengan binatang yang kita, pada kita binatang ni tak ada nilai apa. Binatang ni pun Islam suruh, wa iza zabahtum fa ahsinuz zibhah. Elokkan cara sembelihan. Di antara cara sembelih elok ialah pisau pastikan tajam. Wal yurih zabihatah, dah hendaklah kamu rehatkan, bagi kerehatan kepada binatang yang kamu sembelih. Jangan kamu dera dia pakai pisau tumpuih, duk iris tak orang putih, duk iris tak orang putih. Tak boleh. Kalau ayam biru tu boleh bercakap, dia marah kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Tak boleh. Kita buat lebih kurang kepada binatang baik, kepada musuh pun baik. Tak boleh kita buat benda tak elok kepada makhluk-makhluk Allah ini, kerana ajaran Islam itu sendiri mai suruh kita buat benda yang baik-baik, benda yang elok-elok. Tuan-tuan, kita ambil yang iktibar daripada ayat Quran dan hadis Nabi yang kita baca pada malam ini. Kita ambil faham betul-betul. Kalau sekiranya benda tu baik, itu Islam. Kalau sekiranya hak kita buat tu tak baik, itu bukan ajaran Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 202. Muka surat 202, bab ma jaa fi ta'thiri wa'zin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan, memberi bekas nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat dia. Ketahuilah saudaraku, adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu amat fasih lidahnya, amat bijak cakapnya. Ini Nabi Muhammad yang kata Nabi kita ni dia cakap pandai. Nabi Muhammad ni satu orang yang sangat fasih. Bila dia bercakap, kalimah yang dia sebut tu dengar jelas-jelas, dengar seolah-seolah. Nabi SAW ni sangat bijak bila bercakap. Cara susun ayat dia, cakap dia meyakinkan, benda hak dia nak sampaikan orang dapat dengan jelas. Ini Nabi SAW. Bahkan cukup sempurna apa kalam yang dikeluarkannya. Apa yang Nabi cakap ni orang tak salah faham. Kalau Nabi nak habaq kata benda tu halal, orang faham kata halal. Kalau Nabi nak habaq kata benda tu haram, orang faham kata haram. Kalau Nabi nak habaq kata kena buat macam ni, orang tak ada ingat macam tu. Macam mana Nabi habaq, macam tu orang dapat. Kerana Nabi SAW satu orang yang sangat bijak bercakap dan kalam yang Nabi keluar cukup sempurna. Kerana tidak apa kalam yang dikeluarkannya itu melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan Nabi. Nabi kalau bercakap bukan daripada akal dia. Nabi kalau bercakap semua wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua Allah wahyukan kepada dia. Maka apabila bercakap dia akan apa yang jadi perkara yang menyukakan orang, nescaya jadi suka, sehabis-habis suka akan orang itu. Nabi SAW kalau dia nak bercakap pasal syurga, syurga ni benda orang suka. Orang yang dengar ni berasa macam nak masuk syurga sangat-sangat dah. Nabi SAW kalau dia cuba gambarkan macam mana syurga, sahabat-sahabat ni rasa macam duduk dalam syurga. Rasa tempias nikmat syurga tu sahabat hak dengar Nabi cakap ni boleh rasa. Maka semangat sekali sahabat untuk nak masuk ke dalam syurga Allah. Dan jika Nabi menakuti orang, nescaya jadi takut akan orang itu. Nabi SAW kalau dia nak habaq kata neraka ni tempat dahsyat, tuan-tuan, Abu Zar Al-Ghifari bila Nabi cerita pasal neraka, pengsan Abu Zar ni. Nabi duk terang pasal neraka tu, Nabi duk habaq yang kata neraka tu apa benda, dalam dia ada apa, Nabi duk terang tu, Abu Zar duk dengar ni, duk dengar pengsan. Tak boleh tahan, takut menggigit hati dia. Nabi SAW macam tu. Dan apabila dia memberangsang akan orang dengan cakapnya, maka jadi naik hati orang-orang yang mendengar berangsangnya itu dengan cakap dan galakkannya itu. Nabi SAW kalau dia nak bagi semangat dekat orang, orang yang dengar ni betul-betul naik semangat. Kita dah baca hadis dah. Bagaimana sahabat Nabi nak makan korma ni. Nabi SAW duk cerita pasal perang duk ada di depan tu. Korma ni dia tak makan, dia letak, dia terpa pergi masuk dalam medan perang. Nabi SAW boleh mencungkil semangat orang sebegitu rupa. Dan apabila Nabi memberi nasihat, maka sangatlah memberi bekas nasihat itu kepada siapa-siapa yang mendengarnya. Nabi kalau bagi nasihat, menangis orang yang dengar ni. Dan kita boleh bagi nasihat ke anak kita macam tu. Saya sembang dengan satu sahabat polis bahagian jenayah. Dia kata baru jumpa satu kes anak perempuan umur baru 12 tahun. Pukul 3 pagi dia curi duit mak dia, duit ayah dia,
Dia curi barang kemas mak dia sampai habis. Dia curi handphone dalam rumah dia, ada 3 biji dia curi, dia tinggal handphone pak dia saja. Dia buka pintu rumah, dia cabut. Yang mak pak ni bangkit-bangkit pagi esok, bangkit tengok rumah berselerak. Lemari semua punggah keluar, semua barang hilang, duit ringgit, barang kemas semua habis hilang. Terkejut, tengok anak tak ada. Lepas tu dia hantar SMS dekat pak dia. Dia hantar SMS seolah-olah orang hantar ke bapa dia ni, tulis kalau hang mau anak hang selamat, tolong bayar duit sekian-sekian banyak. Dia pergi plan buat tu macam dia kena colek. Anak perempuan umur 12 tahun. Jadi kes ni disiasat sebagai kes colek. Siasat. Bila duk siasat, duk narrow down kes tu, pipi jumpa duk nampak macam bukan kena colek. Duk trace tengok ni, SMS ni duk main daripada mana, pergi cari, jumpa dia ni. Nyorok rumah kawan mana. Bila masuk pergi soal siasat, bergempak sikit tanya, baru mengaku dia kata dia buat semua. Kau nak kata apa? Macam tu. Satu budak perempuan pula umur 12 tahun, dia boleh fikir nak buat macam tu. Dia pergi plan daripada awal sampai dia pergi plan tu bagi orang sangka dia kena colek. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Makan nasihat kan macam ni. Tuan-tuan boleh bayang tak mak pak yang ditakdirkan Allah pergi dapat anak buat perangai macam ni, nak jadi ke mana? Punya susah hati mak pak ni duk fikir anak kena colek, susah hati ni makan tak lalu, buat apa-apa serba tak kena dan sebagainya, yang akhirnya dapat tahu anak dia pemain dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang kata nasihat ni bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Kalau di rumah kita tu ada anak-anak yang kita bercakap sikit, nasihat sikit dia dengar banyak, sujud syukur kepada Tuhan. Dalam waktu berapa ramai orang yang kita kenal, yang kita tak kenal, yang dapat anak, yang nasihat langsung tak dengar. Bukan senang nak jadi satu orang yang bila bagi nasihat, orang boleh dengar nasihat. Nabi Muhammad SAW ni satu orang manusia yang apabila dia bagi nasihat, nasihat Nabi ni betul-betul dia jerak masuk di dalam hati orang yang dengar. Sehingga jikalau kafir yang sehabis-habis teru dengan Nabi SAW dan dapat dia mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi, maka sudahlah tidak nampak apa salahnya Nabi itu kepadanya. Itu dia. Yang kata Nabi Muhammad SAW ni, kalau mai satu musuh yang cukup menjadi seteru kepada Nabi, kalau ditakdirkan mai depan Nabi SAW, dengar Nabi cakap, mati atas. Cakap Nabi tu mati akan. Nak kata Nabi jahat pun tak terkata. Nak kata Nabi ni apa pun tak terkata. Duk jauh ni kata macam-macam. Nabi Muhammad ni pecah belah masyarakat. Nabi Muhammad ni jahat. Nabi Muhammad ni lugu tu, lugu ni. Macam-macam kata. Mai duk depan Nabi. Tengok muka Nabi tu. Nabi bercakap pula sikit. Mati akan. Punya hebatnya yang kata Nabi SAW ni. Punya hebatnya macam tu. Siapa juga bila mai di depan Nabi SAW, mati akal, tak boleh bercakap. Tentu pernah dengar cerita macam mana pimpinan Quraisy punya sakit hati dengan Nabi ni, tak tahu nak buat macam mana. Nabi pula diperkuatkan oleh Allah dengan ayat Quran. Ayat Quran hak Nabi baca ni, Nabi tak payah hujah panjang. Baca ayat Quran saja, bacaan Nabi ni saja, so cukup untuk membuatkan satu orang yang cukup ego, cukup sombong, cukup keras kepala, dengar Nabi baca ayat Quran, terus aslim ni ya Muhammad. Wahai Muhammad, bagi aku masuk Islam. Maka pimpinan Quraisy pilih satu orang sastrawan Arab yang terkenal masa tu, nama dia Abul Walid. Abul Walid ni salah seorang sastrawan yang cukup terkenal, yang apabila dia buat syair dia digantung di dinding Kaabah untuk orang baca semua. Punya hebatnya dia dari segi bahasa ni. Depa pilih Abul Walid, suruh dia pergi jumpa Nabi SAW. Depa kata kat dia, wahai Abul Walid, kamu sampai di depan Muhammad, kamu baca syair kamu yang paling hebat, biar dia dengar.
Bila Abul Walid sampai di depan Nabi, Nabi kenal dah dia ni sastrawan Arab, satu orang yang sangat mengkagumi bahasa Arab. Bila sampai aja Nabi terus baca surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Nabi baca ayat tu. Tanzilum minarrahmanirrahim. Baca ayat tu depan dia. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lamun. Nabi baca ayat tu sampai ayat 54. Dia sampai aja depan Nabi, Nabi terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hamim. Baca ayat tu dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan daripada seorang nabi yang direct terima wahyu daripada Allah. Abul Walid ni bila sampai tujuan nak pergi penjatuh Nabi bagi melutut depan dia kerana dia sastrawan yang cukup terkenal. Nabi baca surah Fussilat depan dia. Bila Nabi baca, dia dengar, dia tak kata apa sampai ayat 54. Nabi berhenti baca, dia pun terus pusing balik. Syair pun lupa, apa semua pun lupa. Tak tahu nak kata apa dah. Dia dengar duk kecak-kecak ayat liok. Tuan-tuan, dia sastrawan. Orang sastra ni dia bila dengar bahasa sedap ni duk kecak elok sedap. Tengok masing-masing orang lah. Kalau di jenis komposer buat lagu, dia bila dengar lagu sedap sikit duk kecak elok juga. Dia kawan cenderung kot tu. Kalau kaki dangdut ni dengar kata dangdut sikit, kaki tu gedik dah. Lagu tu lah. Ayat dia orang kecak apa tu juga. Benda tu dia ada karan dengan benda tu. Kawan ni Abul Walid sastrawan, bila sampai depan Nabi, Nabi baca ayat Quran bahasa Arab yang begitu cantik sekali. Nabi baca surah tu ayat 1 sampai ayat 54. Dia dengar duk kecak elok, habis Nabi pun berhenti, sadaqallahul azim, dia pun bangkit balik. Bila sampai dekat orang-orang dia tanya dia, wahai Abul Walid, macam mana tadi? Apa sudah jadi? Apa yang kamu baca depan Nabi? Dia tengah, dia tak kata apa. Dia kata, yang aku dengar tadi, dia kata, ini bukan kalam manusia. Yang aku dengar tadi, dia kata, bukan syair. Yang aku dengar tadi, bukan sihir. Dia kata. Tapi yang aku dengar tadi, satu benda yang aku tahu secara pasti, bukan manusia yang baca benda ni. Mereka dengar, mereka kata, hang pun gila juga lah. Mereka kata dia, hang pun gila, hang pun sudah kena sihir Muhammad, hang pun tak boleh pakai juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita hari ni kalau pergi baca ayat Quran depan puak-puak ni, ditongkoi kita lagi. Bacaan kita tu dia tak ada karan. Nabi SAW baca, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar Imam Masjidil Haram baca pun kita tak kira punya sedap dah. Imam Masjidil Haram. Ini ke pula Nabi SAW. Kita pergi Mekah dengar Abdul Rahman Sudais baca. Dia jadi imam sembahyang maghrib. Masya Allah. Tak tahu nak. Bukan kerti Arab sebatah pun. Tapi dia syok. Dia syok. Pasal apa? Pasal bacaan itu daripada satu orang yang bukan sahaja hafiz. Tapi satu orang yang faham ayat dia baca. Dia baca ayat Quran, dia boleh sembah, dia boleh teriak, dia faham ayat dia baca tu. Dia baca ayat pasal azab neraka, dia sembah. Dia tak boleh baca ayat mata keluar deras. Kita hak dengar ni pun tumpang sembah, betul apa pun. Tumpang sembah. Itu baru Imam Masjidil Haram, baru Imam Masjid Nabawi. Ini Nabi SAW baca ayat, Abul Walid jam, tak boleh kata apa. Ni yang kita duk baca lah ni dia nak bagi tahu kata Nabi SAW, siapa juga bila mai beradab dengan dia mati akeh, tak boleh kata apa. Sangat memberi bekas akan nasihat Nabi itu kepada siapa-siapa yang dengar, sehingga jikalau kafir yang sebesar-besar seteru terhadap Nabi pun jam juga dan dapat yang mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi, maka sudahlah tidak ada nampak apa salahnya Nabi itu kepadanya. Bila dia pergi dengar Nabi baca aja, dia terus main dalam diri dia. Dia kata kalau orang macam ni kita pergi duduk lawan, apa dah punya teruk kita ni. Akhlak yang ada pada Nabi, kehebatan yang ada pada Nabi itu menyebabkan orang nak lawan dia ni lemah. Dia tengok ayat muka Nabi tu, dia duk rasa apalah aku jahat dengan duk lawan dengan dia ni. Muka Nabi tu dah cukup dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata bahkan semuanya betul. Hak Nabi cakap ni betul semua. Nak cari tak betul, nak cari benda yang
Tak ada. Nabi cakap ni betul belaka. Dia kata. Maka apatah lagi jikalau dibacakan Quran oleh Nabi SAW. Maka patahlah lidah mereka hendak menyalahkan dan hendak membangkang apa kata Nabi. Apatah lagi yang dibaca tu ayat Quran, orang Arab pula dengar, habis. Tak boleh kata apa. Sehingga tidak siapa pun mendengar sabda Nabi itu, melainkan datang yakin dan percaya oleh kerana betul benarnya apa yang Nabi kata. Bila kita dengar, tak ada benda yang tak betul. Tak ada sebab kita nak tolak Nabi, melainkan kita mesti ikut Nabi SAW. Maka di sini satu daripada hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi akan nasihat Nabi itu sangat bagi bekas. Kata dia, an Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu anhu wa kana min kutabin Nabi SAW annahu marra bi Abi Bakr wa huwa yabki. فقال ما لك يا حنظلة قال نافق حنظلة يا أبا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Hanzalah Al-Usaidi. Adalah Hanzalah itu seorang daripada jurutulis wahyi bagi Nabi SAW. Hanzalah yang meriwayatkan hadis ni, dia adalah katibul wahyi, dia penulis wahyu zaman Nabi. Bahawasanya Hanzalah itu telah melalui ia dengan sahabat rapat bagi Nabi, iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal Hanzalah sedang menangis. Satu hari Hanzalah ni tengah teriak. Sayyidina Abu Bakar mai ke dia. Apabila dilihat oleh Abu Bakar hal Hanzalah yang menangis itu, lalu bertanya Abu Bakar kepada ia, kenapa engkau wahai Hanzalah menangis ini? Abu Bakar satu hari mai tengok Hanzalah duk teriak. Maka dia tanya Hanzalah, wahai Hanzalah, kamu ni menangis pasal apa? Maka jawab Hanzalah, telah menjadi munafik Hanzalah wahai Abu Bakar. Dia pergi jawab dekat Sayyidina Abu Bakar, dia kata aku hari ni dah jadi munafik dah. Pergi jawab macam tu. Sudah menjadi munafik Hanzalah ini wahai Abu Bakar. Kerana adalah kita duduk di sisi Nabi SAW, diberinya nasihat kepada kita supaya takut neraka dan azabnya. Diberi ingat akan kita dengan syurga dan nikmatnya. Seolah-olahlah apa yang dikatakan oleh Nabi itu nampak pada mata. Dia kata aku ni berasan lagu aku hari ni jadi munafik dah. Dia kata. Pasal apa? Dia kata pasal bila kita duduk sama dengan Nabi, duduk sebelah Nabi, duduk dengar Nabi duduk bercakap pasal neraka, Nabi duduk cerita pasal syurga, kita rasa macam nampak syurga ni, rasa macam nampak neraka ni. Maka berasa hendak beramal dengan sesungguhnya dan nak menjauhkan daripada neraka yang telah disabdakan oleh Nabi kepada kita itu. Kita ni dia kata bila duduk dengan Nabi, Nabi cerita pasal neraka, takutlah sampai dosa apa pun tak buat lah. Masa dengar Nabi duk cerita neraka ni. Bila Nabi cerita syurga ni, duk teringat ni malam ni kok mana aku nak semayang witir, aku nak bangkit semayang tahajud, duk ingat aku nak buat puasa sunat. Bila dengar Nabi duk cerita pasal syurga ni, berasa nak buat semua. Maka supaya dapat kita akan syurga dan nikmatnya, kita jadi lagu tu pasal kita nak dapat nikmat syurga dan kita tak masuk neraka. Bila Nabi bercakap, kita berasa macam tu. Dia kata, فَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْأَزْوَاجِ وَالضَّيْعَةِ نَسِينَا كَثِيرًا. Tapi apabila balik kita kepada isteri dan kepada ladang-ladang kita, maka menguruskan dan mengerjakan ladang-ladang itu, maka sudahlah lupa kita akan kebanyakan nasihat Nabi itu. Bila balik, lupa. Pasal apa kita jadi macam tu? Bila duduk depan Nabi, Nabi duduk cerita pasal syurga, duduk cerita pasal neraka, kita berasa macam nak jadi orang baik. Tak mau dah buat benda tak elok ni. Tapi balik rumah aja dia kata, habis jahanam semua benda ni. Perasaan tadi semua habis. Maka tidakkah kita mengamalkan apa bekal bagi menjauhkan neraka dengan mendapatkan syurga? Maka dengan kerana itu, ingatlah aku sekarang akan diriku telah jadi munafik. Dia kata, aku duk berasa munafik kita ni. Depan Nabi lain, balik rumah lain. Munafik lah. Bila satu ketika lain, satu ketika lain. Satu waktu nampak kuat sangat agama. Satu waktu tengok maksiat sampai tak peduli apa.
Satu waktu tengok macam semayang sampai tak mau tinggal-tinggal. Semayang fardu buat, semayang sunat pun buat sampai tengah malam bagi duduk semayang lagi dan sebagainya. Mai satu waktu lagi tengok macam kelaku orang tak semayang. Jadi bila satu waktu lain, ini sifat orang munafik. Satu waktu tunjuk kata sungguh-sungguh ikut Nabi. Satu waktu pergi pakat dengan orang nak serang Nabi. Macam mana yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia bila jumpa Nabi, bercakap cukup elok. Bercakap ni sama-sama dengan Nabi, nak buat yang tu, nak buat yang ni, sanggup mati untuk Islam dan sebagainya. Depan Nabi macam tu. Belakang Nabi pergi jumpa musuh, pakat untuk nak memusnahkan Nabi. Maka ini sifat munafik. Hanzalah ni dia rasa diri dia ada munafik, ada sifat nifak. Pasal apa? Pasal bila duduk dengan Nabi ni berasa macam nak jadi orang baik sangat. Dia kata balik ke rumah hilang perasaan tu. Dia duduk rasa macam hak dia buat ni macam perbuatan orang munafik. Kerana apabila dia ibaratkan hal yang telah berlaku kemudian daripada meninggalkan Nabi. Lepas daripada balik, tinggal Nabi di masjid, balik ke rumah. Maka dengan masa duduk kita di hadapannya, maka sudah berlainan. Dia kata waktu balik dengan waktu duduk depan Nabi tak sama. Dia kata. Maka inilah yang aku tangiskan ke atas diri aku. Apalah macam hukum ke atas kita ni. Dia kata kita ni nak jadi apa ni kalau duduk jadi perangai macam ni. Dia kata. Bila didengar oleh Abu Bakar akan kata Hanzalah yang demikian. Maka Abu Bakar pun jawab. Qala fa wallahi ana laka dhalik. Intaliq bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fantalaqna. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma laka ya Hanzalah. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah wahai Hanzalah, aku pun macam tu juga. Sayyidina Abu Bakar dengar-dengar dia kata kalau lagu tu bukan hang seorang, aku pun serupa. Sayyidina Abu Bakar kata aku pun serupa. Bila duduk depan Nabi berasa semangat nak buat benda baik ni, tapi bila balik dia jadi slow sikit. Abu Bakar kata kalau kamu berasa macam tu, aku pun rasa macam tu. Kita pula dengar malam ni, kita kata bukan Hanzalah, bukan Abu Bakar. Kita lagi sakal. Kalau Sayyidina Abu Bakar tu manusia yang Nabi SAW sendiri kata. Nabi kata kalau sekiranya amal seluruh penduduk dunia boh di sebelah penimbang, amal Sayyidina Abu Bakar boh sebelah satu lagi. Berat amal Sayyidina Abu Bakar lagi. Sayyidina Abu Bakar yang disifatkan oleh Nabi, manusia yang cukup hebat macam tu, dia pun duk berasa macam ni. Dia pun duk berasa depan Nabi rasa lagu lain, balik rumah ada korang sikit. Dia pun rasa lagu tu. Tambah kita bakar biasa ni. Kan lebih lagi lah. Begitu. Yang ni sama seperti kamu. Abu Bakar kata aku pun macam hang juga Hanzalah. Aku pun ada rasa macam tu. Tuan-tuan, kita ada tak rasa macam tu? Pernah tak tuan-tuan semayang berasa tak syok? Bukan tak mau semayang, tapi dia tak rasa lazat semayang tu, tak rasa. Tengah duduk semayang tu dia rasa awak rasa kosong semayang hari ni. Semayang, bukan tak semayang, duduk semayang. Bila dia main perasaan macam tu, kita habis baca Fatihah, kita saja ambil surah yang panjang sikit lagi, kot lah saat lagi kot dia boleh jadi lazat balik. Tak main kadang-kadang tu. Dia jadi tawang, dia jadi satu habis 4 rakaat bagi salam. Kita sendiri frust. Rasa kecewa, rasa apa aku semayang, rasa tak syok nak rasa. Bukan tak syok, tak mau semayang, nak semayang. Tapi bila semayang, dia tak rasa lazat tu. Ada waktu kita semayang, kita rasa sedap. Sedap semayang ni. Hati kita rasa tenteram, rasa tenang, rasa khusyuk. Ada waktu dia duk main, dia tawak hebat. Ada tak tuan-tuan rasa macam tu? Semua orang ada. Bukan kata kita tak sedang, kata-kata habis semayang tak. Duk sedang kata semayang tu jadi tak sedap. Duk sedang duk nak buat bagi jadi sedap, dia tak jadi. Tuan tengok berapa punya gangguan tu ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Rupanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq rasa macam Hanzalah rasa. Maka dia kata demi Allah, dia kata wahai Hanzalah, aku pun macam tu juga. Iaitu apabila duduk di depan Nabi SAW, dengar apa nasihat dia, berasa nampak neraka dan syurga di hadapan. Abu Bakar pun rasa macam tu.
Bila duduk depan Nabi ni berasa Allahu Akbar, aku nak jadi orang baik sungguh-sungguh dah. Tak mau dah buat benda tak elok. Duk ingat macam tu. Dan sudah tak mau lagi kepada dunia dan segala rasanya. Tiba-tiba keluar daripada depan Nabi SAW, pergi balik mendapatkan anak isteri dan menguruskan akan hal rumah dan hal kehidupan, maka sudahlah jadi lalai dan jadi lupa. Bila balik aja pergi di rumah, dia jadi balik. Jadi tak syok balik. Di rumah ni apa? 1001 benda tu ada. Dengan syurah heboh dengan Allah. Kan? Tak pergi masjid. Malam tu tak pergi masjid. Selalu orang tak pergi malam tu. Guru mengajar ni, malam ni kurang. Nak kata cuti sekolah, tak cuti dah. Rupanya ada hal di rumah. Boleh duk tolak ansung lagi. Nak pergi masjid dengan hak ni. Dia boleh menang yang ni lagi. Asal lagu mana semayang kita nak dapat sedar? Ruang dalam hati kita, ruang untuk nak jadi karut ni banyak. Dia kata, marilah kita pergi bersama-sama kepada Nabi SAW. Kita tanya apa macam diri kita, menjadi munafikkah kita ni dengan sebab demikian itu. Abu Bakar kata, lah macam ni Hanzalah, hang dah sebut benda ni, apa yang hang sebut aku pun rasa juga. Aku pun dah tak syok dah lah ni. Jom kita pergi tanya Nabi. Tengok Nabi nak kata apa. Kalau Nabi kata benda ni salah, benda ni dosa, kita dua-dua kenal lah. Jom kita pergi tanya Nabi. Maka kata Hanzalah, maka pilah kami. Apabila dilihat akan dia, yakni Hanzalah ni, oleh Nabi SAW sedang menangis juga pada waktu datangnya. Hanzalah ni daripada jumpa Sina Abu Bakar tadi duk teriak, sampai dia dengan Abu Bakar mai jumpa Nabi, air mata duk keluar lagi, duk sedih lagi, duk teriak lagi. Mai di depan Nabi SAW. Nabi tengok dia duk menangis. Lalu ditegur oleh Nabi dengan katanya, kenapa engkau wahai Hanzalah datang dengan menangis ini? Nabi kata dekat dia, wahai Hanzalah ni pasal apa ni? Main menangis-nangis ni apa hal? Qala, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah, nakunu indak tuzakkiruna bin nar wal jannah ka'anna ra'yu ain. Fa idza raja'na afatna al azwaj wad dhai'ah wa nasina katsira. Bila sampai saja Hanzalah depan Nabi, serta didengar oleh Nabi tegur itu, lalu dijawab oleh Hanzalah, kata dia, telah munafik diri Hanzalah ini ya Rasulullah. Dia sampai depan Nabi, dia terus kata, ya Rasulullah, aku rasa aku hari ini dah jadi munafik. Dia kata. Sebab pun hamba kata seperti yang demikian itu, ialah kirakan hal diri hamba pada masa di hadapan Tuhan hamba dengan masa hamba memberi belakang adalah kami pada waktu di sisi Tuhan hamba, di hadapan Tuhan hamba, mendengar bermacam-macam nasihat daripada Tuhan hamba tentang neraka dan tentang syurga, maka seolah-olahlah kami nampak dengan mata kepala akan apa yang Tuhan hamba katakan itu, dan rasalah hamba tak berhajat kepada dunia ini lagi. Dia pun terang macam tadi lah. Dia kata penyakit ni bila duduk depan Nabi berasa okey, berasa kuat Islam ni. Tapi dia kata kemudian apabila balik, ittaqullah, kan duk suruh takut ke Tuhan. Berapa orang lepas dengar khutbah takut ke Tuhan? Berapa orang ni duk main sembahyang jemaah ni, khatib ni rukun dalam khutbah ni mesti kena sebut ittaqullah. Berapa ramai daripada yang main sembahyang jemaah ni keluar daripada masjid dalam keadaan berbekalkan takut kepada Allah. Berapa orang? Dengar? Bukan tak dengar. Aku kata lena apa tak? Dengar. Memang duk dengar. Tak berasa apa. Tentu bayangkan hati kita macam mana. Tak berasa apa. Dengar sajalah. Dengar. Tahulah hari ni tajuk apa. Tok Khatib cakap pasal apa. Apa fokus hari ni. Semua kita tahu. Tapi tak takut ke Tuhan. Tak takut. Turun-turun tengok. Kasut hilang balas kasut kawan. Kan? Takut main kot mana. Tak ada takut. Kalau turun-turun tengok kasut tak ada, Allah kata tak ada rezeki lah kata. Balik jalan kaki, balik kaki ayah. Ada lah juga. Setidak-tidaknya takut pada Tuhan. Ni tak turun-turun aku betul-betul tak tahu ni tadi. Tak ada orang ambil aku ambil orang. Dia kata. Dia ni yang kata adil dalam Islam ni. Hilak mengaji kitab mana pula. Dia ni kata adil. Saruk pergi buat dah. Lagu tak ada salah apa. Tuan, berapa orang yang bila dengar ittaqullah ni berasa takut ke Tuhan? Itu bandingan dia. Dia kata, dan lupa kami akan sebagai lupa yang banyak dan lalai dengan dunia ini daripada mempersediakan bekal akhirat. Dia kata, balik aja dia jadi tak kuat dah. Duduk di masjid ni ada lagi kuat, habis-habis sembahyang Isya tu sunat ba'diyah buat lagi 2 rakaat. Buat lagi.
Masa duduk dengar ni, duduk teriak juga aku. Balik dah lagi. Malam ni weekend kena buat. Duduk ingat dah di masjid ni. Balik. Dalam duduk ingat tu tak buat. Tak buat. Saya tengok ke sebelah lagi 12 mengantuk. Apa amalan esok ada lagi. Tak buat lah. Tak kuat. Bateri yang cas tu dia cepat kong. Tak kuat. Dia tak boleh tahan. Tak boleh tahan lama. Dia drain power bateri tu cepat sangat. Pasal apa tuan-tuan? Makan minum kita tak jaga. Akhlak kita tak jaga. Quran tak baca hari-hari. Puasa sunat, semayang sunat kita tak buat dan sebagainya. Banyak benda yang jadi slack dalam diri kita ni. Maka dengan kerana tu dia tak main. Kuat dalam hati tak main. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka inilah sebab hamba katakan kami dah jadi munafik. Maka duka cita kami akan hal kami yang demikian itu. Dan takut jadi mendapat salah besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka itulah yang hamba tangiskan. Dia kata aku teriak ni pasal ni. Pasal duk fikir ni awak lah aku jadi macam ni. Aku rasa macam aku ni munafik. Dua muka duk ada. Depan Nabi satu muka, belakang Nabi satu muka. Sambung hadis tu dia kata qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law tadumuna 'ala al-hal allati taqumuna biha min 'indi la safahatkumul malaikatu fi majalisikum wa fi turuqikum wa 'ala furushikum. Kata rawi, maka tak kala didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Hanzalah itu, maka bersabda Nabi untuk menjawabnya, jika sekiranya berkekalan lembut hati kamu dan berkekalan memberi bekas nasihat kamu itu, seperti hal yang ada kamu pada masa bangun sekalian kamu dengan dia daripada sisi aku, maka tentulah berjabat tangan dengan sekalian kamu oleh malaikat pada segala majlis kamu. Yakni di mana tempat kamu duduk, datang malaikat jabat tangan dengan kamu. Dan pada segala jalan-jalan kamu dan di atas tempat tidur kamu. Itu dia. Nabi kata apa? Nabi kata kalau sekiranya hampa duduk depan aku, hampa betul-betul takut dekat Tuhan, balik ke rumah pun duduk takut dekat Tuhan macam tu juga, mana pi pun duduk rasa takut dekat Tuhan macam rasa masa duduk depan aku juga, malaikat nanti mai shake hand dengan hampa semua. Pasal hampa ni sudah jadi makam malaikat. Nabi kata begitu. Nabi kata siapa yang boleh maintain benda ni, boleh maintain duduk depan Nabi tu rasa takut dekat Tuhan ni, dia pi mana pun dia duduk takut dekat Tuhan juga. Malaikat respect dia, malaikat hormat dekat dia. Sebab manusia tak boleh jadi lagu tu. Tapi manusia ni boleh jadi, malaikat akan main jabat tangan dengan dia. Tahniah, pasal hang dah jadi macam malaikat. Begitu. Sabda Nabi, walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah wa sa'atan wa sa'ah. Akan tetapi wahai Hanzalah, benda ni berketika-ketika. Nabi kata benda ni dia on and off. Begitu. On and off. Nama kata manusia ni dia berketika-ketika. Sa'atan wa sa'ah. On and off. Ada waktu dia main takut dekat Tuhan tu, semayang ni Allahu Akbar. Sampai bini panggil makasih 3 kali. Kan? Duduk semayang. Habis semayang sunat apa-apa. Habis semayang sunat dia buka Quran baca ngungung. Bini buah nasi sejuk dah. Abang nasi buah dah. Sambung baca Quran lagi. Tu dia mesej baik. Bini mai pula, ni anak-anak duk tunggu nak makan ni, cepat. Satlah punya pun baca lagi. Dia mai angin baik. Ni yang Nabi kata sa'atan wa sa'ah. Tu dia mai saat baik. Dia mai saat satu lagi pula sampai pukul 4. Bini kata, abang semayang lohok lagi, tak nampak semayang lagi. Saat lagi ya, saat lagi juga, saat lagi tak semayang lohok lagi. Yang tu dia mai wasa'ah. Dia mai satu saat pula, saat dia drop betul-betul. Dia upset. Time tu dia habis, dia drop. Bini dia kata, cocok ni duk tangguh-tangguh sebenarnya, duk boleh tiap, macam tak semayang pula dah. Bini kata, yang kaitu roboh nasi sampai sejuk. Duk baca Quran sampai tak mau berhenti. Yang hari ni pukul 4 suku tak semayang lohok lagi. Duk pupel-pupel. Aku tahu lah, tendang itu bilik dom kata. Jahanam. Yang ni yang Nabi kata manusia ni sa'atan wa sa'ah. Manusia ni dia ada ketika-ketika dia. Dia mai waktu karan baik, cantik. Dia mai waktu tak terpakai ni rosak habis semua. Nabi SAW kata wahai Hanzalah sa'atan wa sa'ah, berketika-ketika. Satu ketika serta anak.
main-main, mendodoikan dan mendiamkan anak daripada menangis. Dia main satu waktu, dia jadi bapa misali. Dukung anak, pergi kedai pun bawa anak, nak main masjid pun bawa anak, bagi duduk di belakang, tekoh. Dia main begitu. Dia jadi family man satu waktu. Satu ketika serta isteri, satu waktu pula anak pun ditembi jatuh katil. Dia duduk kira dengan mak budak tu pula. Bersuka-suka dan bergurau main, cakap dan pujuk cumbu dan peluk cium dan lainnya. Itu dia mesej lain pula. Tu waktu tu. Dia kata, dan satu ketika serta hal kehidupan dan menguruskan apa hal di rumah. Dia main satu waktu pula, dua mertun. Lambat jumpa paku lekang apa sikit, tu kira nak jadi tukang rumah pula. Ini manusia. Dia ada waktu ni, dia ada waktu lugu ni, dia ada waktu lugu ni. Begitu. Dan satu ketika dia kata berbuat ibadat dan berbuat taat dan beradab kepada akhirat. Satu waktu dia main ni ya. Sembahyang fardu pun baca ni tertib lendik elok lagu nak rokok pun slow motion saja. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, nampak khusyuk. Habis bagi salam ni wirid hak paling panjang punya sampai afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lagu duk pusing lagu tu pula. Ada dia main cantik. Habis semua doa apa, habis dah doa dah, lagu beralih-alih tengok Quran, nak baca Quran pula, dia main waktu tu pula. Dia kata, maka sesungguhnya telah Allah Ta'ala jadikan tabiat anak Adam manusia itu demikian. Dia kata, yakni berketika-ketika. Nabi kata, hang zalah, tak usah susah hatilah. Jangan sampai nak ingat kata hang ni dah jadi munafik dah. Tak macam tu. Tapi manusia, Nabi kata, yang kata manusia ni, dia macam ni, cerita dia. Satu waktu nampak bagus sangat, satu waktu nampak ni. Dia kata satu ketika, dia kata dunia, dan satu ketika ingat akan mati dan menuntut bekal akhirat. Satu waktu duk kira dunia saja. Menyaga ni apa yang dia tak menyaga? Sampai getah gas pun dia jual, sampai pinggan mangkuk pun dia jual, sampai orang tanya apa ni direct selling ni, ubat makanan kesihatan, makanan arnab semua dia jual. Dengan sampai orang main tanya, kawan nak main buat main-main dengan dia. Dia tengok jual semua ni. Kawan main kata ubat semut ada ke? Ada juga ubatnya, ambil buat pulang. Dia ada satu waktu dia jadi lagu tu. Kawan saja nak main tanya dia. Dia tengok semua jual. Saja main tanya ubat semut ada ke? Tanya melawak-melawak. Ada. Ambil bagi juga. Terkejut kau ni. Terpaksa beli juga. Dia ada waktu dia jadi macam tu. Ada waktu dia akhirat. Dia kira akhirat sampai orang nak main beli apa pun dia kata aku tinggal dah menjaga-menjaga semua. Dia ada jadi macam tu. Sesungguhnya dia kata juga, sebaik-baik tabiat itu seperti kataku dan nasihat aku. Tetapi tiada Tuhan berarti. Dia kata, Nabi SAW kata sebaik-baiknya ialah dengar apa yang aku kata, apa yang aku nasihat. Dengar, dia kata. Tapi Tuhan taklah memberati manusia sampai ke peringkat 24 jam satu hari, 7 hari satu minggu, dia nak suruh kita buang dunia, nak tumpu kepada akhirat semata-mata. Tuhan taklah memberati manusia, taklifkan manusia atas hal yang satu itu sahaja. Seperti hal di dalam masa nasihat aku sahaja. Nabi kata Tuhan pun tak suruh sampai macam-macam tu. Memang manusia ni ada waktu kena tengok anak pinak. Ada waktu kena jaga tentang kerja, cari makan dan sebagainya. Itu pun tanggungjawab dalam agama. Memang Allah atur macam tu. Kerana yang demikian itu tiada siapa terkuasakannya. Nabi kata tak ada siapa boleh buat dia ni jadi macam mana malaikat. Malaikat yang rokok, duk rokok saja. Yang sujud, duk sujud saja. La ya'sunallaha ma amarahum. Sekali-kali tidak maksiat Allah ke atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah depa. Manusia tak boleh jadi malaikat. Manusia sampai bila-bila pun manusia. Ada waktu dia ada sifat malaikat dalam diri dia. Dia kuat beribadat. Ada waktu sifat manusia main dalam diri dia, maka dia pun jadi satu orang yang ambil kira juga masalah dunia dan sebagainya. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Bab dia kata minal iman an yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Iaitu bab yang datang pada menyatakan setengah daripada potongan iman itu bahawa kasih ia akan saudaranya sesama Islam. Barang yang kasih ia bagi dirinya. Ini pula dia kata di antara bahagian iman itu ialah seseorang itu dia kasih kepada saudara dia sama macam mana dia kasih kepada diri dia sendiri. Ketahuilah saudaraku, tidak sempurna iman seseorang itu melainkan kasih akan saudara sama-sama Islam sebagaimana kasih diri sendiri. Selagi kita tak jaga kawan kita macam mana kita jaga diri kita, selagi itu iman kita ni tak betul-betul sempurna. Ini susah kan? Ini susah. Jangan buat pasal. Selagi kita tak jaga kawan kita macam kita jaga diri kita, selagi itu iman kita ni tak betul-betul sempurna. Kita beriman tapi tak betul-betul sempurna.
Kalau kita boleh jaga dia, macam mana kita jaga kita? Itu tanda iman kita sempurna. Dalam satu hadis qudsi, Tuhan ada sebut. Tuhan kata, ya bani Adam, da' yadaka ala sadrik, fama ahbabtahu li nafsik, fa ahibbahu li ghairik. Tuhan kata, wahai anak Adam, ambil tangan kamu letak atas dada kamu. Kamu tanya diri kamu, apa kamu suka, maka kamu kena buat dekat saudara kamu. Tuan-tuan, kita suka apa? Kita suka orang puji kita. Kita kena puji orang. Kita tak suka apa? Kita tak suka orang cerca kita. Kita jangan cerca orang. Dia macam tu. Tuhan kata, da' yadaka ala sadrik. Letak tangan kamu atas dada kamu. Kamu tanya, fama ahbabtahu li nafsik fa ahibbahu li ghairik. Apa yang kamu suka dekat diri kamu, maka kamu kena suka dekat orang lain. Kamu tak suka orang main duk cerca kamu, maki hamun kamu, kata lebih kurang kat kamu, tuduh kamu buat benda kamu tak buat dan sebagainya. Kamu jangan buat macam tu ke orang. Kita tak suka tuan, benda kita tak buat, orang duk cerita kata kita buat. Kita tak suka. Sukakah kita pergi duk cerita orang tu buat lagu ni, orang ni buat lagu ni, sedangkan mata kita tak tengok dia buat? Tapi manusia, yang kata manusia ni dah. Dia suka duk kata ke orang, buat macam-macam ke orang, dia tak suka orang kata kat dia. Dia kata ke orang pun benda dia tak tengok, benda yang tidak sahih main dekat dia pun semua dengar orang kata aja, maka dia kata ke orang. Macam mana kalau orang kata kat dia berdasarkan dengar orang kata tentang dia? Dia tak suka. Kalau dia tak suka, Tuhan kata dia juga kena tak suka buat lagu tu dekat orang. Kalau kita ada sifat macam tu, bila mai satu maklumat, satu berita, satu apa dekat kita, dengar, fatabayyanu, maka hendaklah kamu cek, kamu periksa, kamu pastikan, kamu sahihkan dulu benda yang kamu dengar. Kalau kita ada sifat yang macam tu, kita terpelihara, dan itu tanda iman sempurna. Begitu. Baik. Dia kata, yakni apa yang disukai bagi diri sendiri, demikianlah juga sukakan bagi saudaramu yang sama Islam itu. Maka seorang itu tentu sahaja suka dirinya sendiri berkebajikan dan berkebaikan. Maka demikian jugalah maunya sukakan ada demikian itu bagi saudara sama Islam. Kalau dia suka dia duduk dalam kebaikan, maka dia juga kena pastikan saudara dia dalam kebaikan. Kalau tidak, tak boleh. Kalau tidak, tak boleh. Dia mau dia baik, saudara dia duduk buat bagi susah. Tak boleh. Jikalau tidak yang demikian itu, maka tidak sempurna iman. Kalau kita tak boleh buat lagu tu, itu bukti iman kita sebenarnya tak sempurna. Begitu. Yakni tidak sampai kepada martabat orang yang cukup tinggi imannya. Kerana di manakah dapat iman yang tinggi? Manakala saudara sama Islam tidak disukai berkebajikan dan berkebaikan. Iman tinggi macam mana? Kalau sekiranya kita sendiri nak kita ni baik, sedangkan kita duk musnahkan orang. Iman kok mana dia kata? Bermula dalil yang menunjukkan tidak sempurna iman itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tidak beriman seseorang daripada kamu akan sebagai iman yang sempurna sehingga kasih dan suka dia kepada saudara dia seumpama kasih dan suka bagi dirinya sendiri. Kata At-Tirmizi, ini hadis sahih. Masalah sukakan saudara sama Islam berkebajikan dan berkebaikan itu macam mana? Sesungguhnya berkata ulama, tentulah tiap-tiap seorang itu suka akan dirinya berilmu dan banyak amal, dan banyak taat dan banyak harta, dan cukup akan sihat dan afiatnya, dan tidak susah hati dan sangat sukacita, dan lainnya daripada beberapa banyak perkara yang disukakan bagi diri sendiri. Manusia suka yang tu tuan. Manusia suka sihat. Manusia suka sihat. Tapi kalau sekiranya dia nak sihat, dalam masa yang sama dia hidup buat sihir kawan dia bagi sakit, beriman ke orang macam ni? Dan tengok misteri Nusantara tu. Allah. Itu gambaran hidup orang Melayu. Dengan hasad dengki, duk menyaga elok-elok,
Kawan tu pun duk menjaga elok-elok, dia pergi buat kat kawan tu. Sihir. Dia buat kat kawan tu. Dia pun kedai makan, kawan tu pun kedai makan. Dia pergi buat orang yang makan kedai kawan tu balik muntah darah. Dia buat santap. Ada iman ke orang yang macam ni? Ada iman ke? Dia tak percaya ke kata ni rezeki Tuhan bagi? Rezeki Tuhan bagi. Kita buka kedai, dia ni buka kedai. 20 biji kedai duk ada tepi pun rezeki Tuhan bagi. Kalau tak ada 19 kedai tu, kita kedai sebiji aja. Kalau Tuhan tak mau bagi rezeki, orang tak makan kedai kita. Bukan kita tak biasa tengok kedai ada sebiji aja dalam tu, tapi tak ada orang pergi makan. Bukan ada saingan pun. Dan kita biasa tengok satu tempat makan gerai berlambak-lambak, semua kedai pun penuh. Bila kita tengoknya, kita tak terfikir tadi Allah yang bagi semua benda ni. Jadi soal dengki, soal kiamat, soal busuk hati, soal nak pelingkuk kawan tak timbul. Rezeki Tuhan bagi. Kalau benda tu tak dapat kat kita, maknanya tak dijanjikan menjadi rezeki kita. Kenapa? Sama-sama duduk kerja, masuk kerja sama, bukan sama tahun, sama hari, masuk kerja dan sebagainya. Tentu dia ni naik, pergi berapa tangga atas daripada kita. Kita duduk tentu, tak ada apa-apa. Tak payahlah pergi duduk pemburuk dia, tak payah pergi duduk atung cerita nak pergi jatuh dia, tak payah. Pasal itu rezeki dia. Kita kata dia ni kaki bodek, pasal itu dia naik. Berapa ramai duduk bodek, tak naik. Bukan tak biasa jumpa. Bodek ni sampai tak tahu habis duit dalam poket, menyaduk bodek, tak naik juga. Bukan rezeki dia. Ada kawan tak mau orang nak bagi jawatan apa, naik pangkat apa pun tak mau. Dia kata aku apa pun tak mau, jangan kacau pun sudah. Lalu tu pun ada. Orang punya duk hambat dia nak bagi ke dah, nak bagi memang marah-marah sampai ugut nak cukah kalau orang tak mau terima jawatan ni. Sampai lagu tu pula. Rezeki Tuhan nak bagi. Benda ni jadi, keliling kita duk jadi benda ni, tapi malangnya manusia dia tengok ni, dia tak ambil iktibar. Ini yang kata rezeki. Jadi manusia bila dia faham qada dan qadar Allah, dia faham benda ni sudah masuk di dalam takdir Allah. Allah takdir dia ni dapat rezeki, tak timbul soal dengki. Maka kalau sekiranya kita dengki, kita duk buat nak pergi rosak dia, itu bukti kita tak beriman dengan Allah. Maka dengan kerana tu kita dengki ke orang. Maka demikian itulah juga suka saudara sama Islam itu akan berilmu dan kuat beramal dan berharta dan cukup sehat dan senang sentosa dan sebagainya. Kalau kita suka macam tu, kita suka sehat, kita nak kawan kita pun sehat. Kalau sekiranya kita suka kita ada harta, kita nak dia pun ada harta. Contoh, kalau dia tak ada harta pun kita susah. Dia duduk sebelah rumah kita, kita hari-hari makan sedap, dia tak makan, boleh duduk ke tuan-tuan? Boleh duduk ke? Tengok anak dia keluar pakai baju pun rabak, koyak, rabak. Boleh duduk ke? Kita boleh tidur ke? Kita duduk tengok anak dia duduk keluar, anak kita duduk keluar dengan pakai elok-elok dengan makan benda. Tengok anak dia duduk keluar, duduk telai elok, tengok anak kita makan. Kita boleh tengok ke tuan-tuan? Jadi maknanya kita senang, kita mau dia pun senang. Kalau ada peluang nak bagi kat dia, dia pun senang. Dia senang, kita pun tak susah. Itu akhirat kita susah. Tuhan tanya kita, hang tak tahu kan di sebelah rumah macam ni punya ada? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka demikianlah rupa suka akan saudara sama Islam itu berkebajikan dan berkebaikan. Kita kena mau semua orang jadi baik. Kita senang, kita mau semua orang senang. Begitu. Dan adapun tidak sukakan kejahatan itu, maka serupa tidak sukakan jatuh ke atas diri sendiri juga. Dan kita pun tak mau kejahatan timpa kita. Dan demikian juga kita tak mau kejahatan timpa dia. Kalau ada perasaan yang ni susah dengar. Yang inilah yang Nabi duk terbiah sahabat ni. Ni. Nak cuci hati bagi bersih. Nak cuci hati bagi bersih ni kerja susah. Nak jadi muallim, orang yang mengajar orang senang. Tapi nak jadi murabbi, nak jadi orang yang boleh terbiah orang susah. Nak terbiah orang, diri sendiri kena terbiah dulu. Baru boleh terbiah orang. Kita bersih, baru orang boleh kita bersihkan. Kalau nak bagi ilmu tak ada masalah. Kita ada ilmu, kita boleh bagi ilmu dekat orang. Tapi nak bagi orang tu jadi bersih, kita kena bersih dulu. Kalau kita pun tak bersih, macam mana kita nak bersihkan orang? Tuan-tuan, kita nak anak kita jadi elok. Kita tak elok, macam mana? Kita pun duk tinggal semayang. Umur kita lah ni duk tinggal semayang lagi. Di mana kita nak anak kita semayang cukup? Satu sahabat kita AJK Masjid Tikam Batu.
Bapak dia baru meninggal dalam 3-4 hari lepas. Umur 80 lebih dekat 90. Bapak dia ni masa hidup tak ada pesan lain. Dia pesan satu ya kat anak-anak ni. Pesan satu ya. Dia kata daripada umur 12 sampai hari ni dia kata aku tak tinggal sembahyang satu waktu. Pak dia. Dia habaq kat anak dia, dia kata aku ingat benda ni. Daripada umur 12 dia kata sampai lah ni umur dah 80 berapa ni, aku tak tinggal sembahyang satu waktu pun aku tak tinggal. Dia kata. Kalau apa-apa jadi kat aku sakit ke apa semua, hampa tolong pastikan aku sembahyang. Dia kata. Pak dia ni kena stroke baru ni. Dalam minggu lepas kena stroke. Bila kena stroke terus rebah, pergi hospital, masuk metro, dah tak sedar diri, koma, tak sedar diri. Anak-anak ni menangis bukan kerana pak jadi macam tu je, menangis kerana ni duk ingat pesan pak ni. Telefon ni, ustaz ni bapak saya jadi macam ni, macam mana ustaz, dia kata ni nak bagi dia semayang macam mana. Sebab dia hak ni dia pesan sangat, bila pun duk pesan yang ni ya, kalau apa-apa jadi kat aku, hampa pastikan aku semayang. Ni nak bagi dia semayang macam mana ni ustaz? Dia macam dia tak sedar apa. Takut ustaz. Dia kata pasal dia duk pesan sangat. Ustaz dia duk jaga rekod dia daripada umur 12. Dia jaga rekod dia. Dia tak tinggal satu semayang pun. Satu ni sampai ke ujung dia tinggal semayang. Kita tak boleh nak. Allah ustaz dia kata berasa bersalah. Kita kata lah ni okey, keadaan dia macam mana? Dia faham dah arahan. Sebab kita nak tentukan dia kena semayang ke tak kena semayang ni, nak tengok dia mukallaf ataupun tidak. Mukallaf. Kalau dia mukallaf, hukum taklif kena atas dia kena semayang. Jadi nak tahu dia mukallaf ataupun tidak. Kalau dia mukallaf, dia kena semayang. Di antara cara nak tahu dia mukallaf, arahan kita dia boleh faham ke tak? Kalau kita pergi bisik kat telinga dia, kata dia ayah genggam tangan saya. Kalau dia genggam, mana dia faham arahan. Bantu dia lah. Ambil ayat sembahyang apa semua, bantu dia. Ambil hak rukun-rukun dia. Muka, tangan, kepala, kaki. Tolong ambil, bagi kat dia. Lepas tu atas dia lah. Dia dengan Tuhan lah. Dia nak semayang macam mana, pakai nak niat dalam hati ke, kalau boleh zurak pelupuk mata ke macam mana ke, atas dia. Bantu dia macam tu. Tapi kalau sampai pergi kata apa arahan pun dia dah tak dapat dah. Tapi bisik kat dia, ayah genggam tangan saya. Kalau ayah dengar, ayah genggam tangan saya. Tengok tak ada respon. Mata pun duk celak, duk tengok satu tempat aja. Yang sampai satu peringkat kita rasa dia dah memang tak berfungsi dah. Okey. Maknanya ketika itu dia tidak lagi ditaklifkan dengan perintah semayang. Dia tak semayang, tidak jadi dosa lagi dekat dia. Okey. Lah ni ayah macam mana keadaan? Dia kata nampak habis, tak ada apa. Tak ada apa. Langsung tak ada respon. Lepas 2 hari bawa balik rumah, bawa balik esok meninggal. Tuan-tuan, saya bila dengar cerita ni, satu benda yang menginsafkan. Daripada umur 12 setelah ni, satu waktu semayang pun dia tak tinggal. Kita macam mana tuan? Kita macam mana? Kita duduk depan cermin tengok muka kita macam mana? Kita start semayang 5 waktu tak tinggal ni umur berapa? Tuan-tuan tahu berapa ramai orang duk pergi buat haji, duk pergi umrah atas kapal terbang tak semayang. Nak pergi haji bukan nak pergi Los Angeles. Nak pergi haji tak semayang atas kapal terbang. Sedangkan hadis berkenjah ada bagi tahu tentang cara semayang atas kenderaan ni. Hadis berkenjah ada. Nabi SAW dulu naik unta saja. Bukan naik kapal terbang, bukan naik kereta api, bukan naik bas ekspres. Nabi naik unta saja. Nabi biasa semayang atas unta. Susah sangat kan nak berhenti unta, nak berhenti sat, nak semayang 5 minit ni, tak boleh buat ke? Tak, Nabi semayang atas unta. Ada hadis. Nabi semayang atas unta. Tu bukan nak abang kata tak boleh nak turun semayang di bawah. Nabi nak bagi tahu kata ada yang kata semayang atas kenderaan ni ada. Nak jadikan itu satu syariat pada kita. Tapi orang hari ni minta bagi ada masalah sikit tak semayang. Tak semayang. Mesyuarat pun boleh tak semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tengok apa nak buat.
Sekolah-sekolah pun ada lagi sampai hari ni. Mesyuarat start pukul 1, Zuhur tak masuk lagi. Mesyuarat. Hari mesyuarat ni pergi sampai pukul 4. Zuhur tak semayang lagi. 90 orang guru duk ada dalam mesyuarat tu. 90 orang guru. Berapa orang daripada 90 tu yang nak bangkit lari keluar pergi semayang kan? Berapa orang yang nak bangkit keluar pergi semayang? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada demikian hal dia. Tapi ada orang dia punya jaga sampai macam ni sekali. Kita tuan-tuan, benda-benda macam ni kita dengar, kita ambil yang tibar. Itu saja cerita dia. Ambil yang tibar. Tak terlambat lagi lah. Walaupun hari ni umur dah 45, 55, 65, 75. Selagi Allah bagi kita boleh duduk bernafas, selagi itu tak terlambat lagi. Masih lagi dan untuk nak beristighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah. Start daripada ni dan selepas ni tak mau ada selain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita. Kalau kita ada niat nak buat baik betul-betul, Allah bantu kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ihfazillah yahfazka. Iaitu bab yang membicarakan hadis. Pelihara olehmu akan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya memelihara Allah akan kamu. Tajuk ni Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kita selagi mana kita jaga dia. Maksudnya ialah jaga perintah Allah. Kita jaga perintah Allah, Allah akan jaga kita walau di mana kita ada. Lepas ni kita akan masuk lagi satu tajuk, dia kata bab i'qilha wa tawakkal. Cerita tambak dulu menatang baru bertawakal. Kalau mai kereta parking kunci apa semua dulu. Baru naik ke masjid, baru bertawakal. Tak boleh buat macam apa yang berlaku zaman Nabi. Dia main-main, dia terus tinggal kenderaan dia, dia naik. Nabi tanya dia, pasal apa yang... Dia kata, aku tawakal kepada Tuhan. Tak betul. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan, tawakal dengan tawakul, dia lain. Tawakal, makna dia dah usaha dah. Selepas dah habis usaha, serah pada Tuhan. Tawakul, tawaw alif, kap lam. Tawakul, makna dia tak ada usaha apa, pakai serahkan Tuhan. Jadi jangan salah sebut. Kalau kita nak maksudkan ni tawakal, kita sebut tawakul, dia jadi makna lain. Tawakal ataupun tawakul, dia ada dua makna. Jadi lepas tu kita akan tengok tajuk da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan barang yang jadi syak kepada kamu dan buat barang yang tak jadi syak. Kadang-kadang satu benda kita syak. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Bila boleh tak boleh tu jangan buat. Begitu. Bila boleh tak boleh, boleh tak boleh, kira boleh, karus. Banyak begitu. Tengok duit KWSP dengan dividen dengan apa, tengok boleh tak boleh tu duit ni. Dia fikir macam tu. Tapi pimai-pimai duit aku juga mula. Selalu pun lagu tu kita ni. Kan? Kita dengan duit ni jadi dia cengih, dia tegah lagu mana pun, mai tang duit ni dia longgar balik. Kan? Boleh tak boleh tu. Itu dengar daripada kata lagu tak boleh. Tapi dia ni pun tak hati kot. Nak bagi jadi boleh juga kan. Nak bagi jadi boleh juga. Itu betul lah. Jadi yang ni tajuk dia akan datang, dia nak beritahu yang tu. Demi untuk nak memelihara agama, bila dia duk main macam tu, kita pukul tak boleh lah. Banyak lah dia akan pergi perbahasan dia panjang lah. Macam kan. Kita semayang. Bila sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ada orang kata rabbighfirli wa liwalidayya. Kan? Baru amin. Boleh tak boleh? Itu pun serupa juga. Boleh ke tak boleh? Bila boleh tak boleh ni, ulama sendiri pun macam-macam pandangan lah. Sebahagian ulama kata sunat, dia kata. Dia kata sunat. Pasal apa? Pasal kita mendoakan diri kita dan ibu bapa kita. Kerana perintah mendoakan ibu bapa ni disuruh oleh agama. Dia kata begitu. Sebahagian ulama lagi pula kata, dia kata adakah hadis yang kata Nabi masa semayang, Nabi kata rabbighfirli wa liwalidayya. Ada ke tak ada? Dia kata tak ada. Kalau tak ada, tak boleh lah. Kalau benda tu benda baik dan disuruh, tentu Nabi kata. Dia hujah macam tu pula.
Jadi kita yang dengar ni, jadi betul-betul boleh ke tak boleh? Dia duk main lagu tu. Agama kata apa? Tinggal orang lah. Takut. Kukut tak lagi. Kata-kata tu menjadi kalam ajnabi. Kalam yang luar daripada semayang. Dengan kerana kata jadi batal semayang. Takut jadi lagu tu. Jadi kerana nak buat benda yang kita kata sunat, tak lagi jadi batal, lagi leceh. Itu pendapat ulama. Jadi benda ni pun dia masuk dalam perbincangan tadi. Da' ma yaribuk, tinggal benda yang meragukan kamu. Benda yang tak ragu ni apa? Jelas, nas dia ada. Ni dia ayat Quran kata, ni dia hadis Nabi kata. Kita ambil pakai pun tak ada ragu-ragu apa. Memang benda ni sabit Nabi buat. Dia jadi macam tu. Jadi benda macam ni banyaklah. Kita akan jumpa dalam perbahasan ni nanti, dia akan main tajuk-tajuk yang macam ni. Nah, mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita semua. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik tidak saya. Kita tangguh dengan takbir kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.